سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kuliah maghrib pada malam ini menyambung pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah, muka surat 12. Muka surat 12, baris yang ke-19 daripada atas. Muka surat 12, baris yang ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tiadakah takut, hi mana wahai, hi yani wahai orang yang menunjukkan orang, tiadakah takut bahawa adalah kamu mengsia-sia dengan sesuatu daripada segala yang wajibat ini, segala yang wajibat ini, segala kewajipan-kewajipan, segala kewajipan-kewajipan daripada amalan hati, sifat-sifat kepujian. Tetapi yakni bahkan kebanyakan daripada segala wajibat, dan yakni padahal engkau masghulkan, engkau bersibuk, bergaduh. Masghul ni bersibuk, bergaduh. Bukan bergaduh ni berkelahi, bukan. Maknanya bersibuk, bergaduh, peting, berbimbang, bersibuk, masghul. Saya mengajinya bergaduh. Bergaduh ni kalau kita gomo, tumbuklah kalau kita dah. Bergaduh ni maknanya faham tak? Gaduh lah, orang tak gaduh. Kena gaduh buat sikit. Ni. Mana masghul kalau kita kata bersibuk, berbimbang dengan sembahyang sunat dan puasa sunat, maka adalah ia. Maka adalah ia. Nak di situ tu bukan ia. Maka adalah engkau. Maka adalah engkau, bukan ia. Maka adalah engkau daripada orang yang tiada sesuatu, dan terkadang ada kamu mengekalkan atas maksiat daripada segala maasi, segala maksiat. Di sini mengekalkan atas maksiat batin, riya,
ujub, takabur. Daripada segala maasi, daripada segala maksiat batin yang mewajibkan dengan dia, dengan sebab mengekalkan atas maksiat batin tadi ni, yang mewajibkan api neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini padahal kamu meninggalkan yang mubah. Yang mubah ni perkara yang harus. Mana mubah yang kamu tinggalkan, kata Imam Ghazali rahimahullah, daripada makanan atau minuman atau tidur. Tinggal perkara yang harus, tinggal makan, tinggal minum untuk berpuasa sunat siang hari, tinggal tidur untuk qiyamul lail. Engkau menuntut dengan dia, dengan meninggalkan perkara mubah tadi ni, qurbah, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adalah di sini tulis ia juga ni. Maka adalah engkau, bukan ia. Maka adalah engkau daripada orang yang tiada sesuatu perolehannya. Itu ayat kita. Ambil dulu ayat kita. Terjemahan daripada kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah. Tiadakah takut? Tiadakah takut ni, hei mana wahai orang yang menunjukkan orang. Orang yang menunjukkan orang. Ini terjemahan dalam kitab Minhajul Abidin Syahdu Al-Fatani. Dia dalam hak Imam Ghazali ni, amma takhafu, adakah tidak takut engkau, ayyuhal mustaghshidu, ayyuhal mustaghshidu. Mustaghshidu ni, wahai orang yang menuntut petunjuk dan kebenaran. Terjemah situ. Tiadakah takut, wahai orang yang menuntut petunjuk daripada Allah dan orang yang menuntut kebenaran. Siapa yang menuntut petunjuk? Kita semualah. Siapa yang menuntut, yang mencari kebenaran? Kita semualah. Bukan kita ni orang yang menuntut petunjuk daripada Allah. Bukankah kita ni semua orang yang menuntut kebenaran? Orang nak cari benda sebenar. Orang yang nak cari petunjuk. Orang yang nak cari kebenaran. Jadi di sini seruan kepada orang yang menuntut petunjuk dan kebenaran. Tiadakah takut engkau, wahai orang yang menuntut petunjuk dan kebenaran, bahawa adalah kamu mengsia-siakan dengan sesuatu daripada segala wajibat ini, segala kewajipan ibadah yang batin. Engkau mengsia-siakan, engkau tidak peduli pun dengan sesuatu daripada segala wajibat ini, segala kewajipan ibadah batin. Sesuatu sahaja. Sama ada engkau sia-siakan, sama ada engkau tinggalkan, engkau tidak peduli hak segala wajibat, hak syariat batin ni, engkau tak peduli berkaitan dengan taubah ke, engkau tidak peduli berkaitan dengan khauf, takut akan Allah ke, zuhud, sabar ke,
engkau mengsia-siakan syukur, engkau mengsia-siakan ikhlas tawakul, redha dengan qada Allah, engkau mengsia-siakan sesuatu daripada segala wajibat ini. Satu pun cukup dah engkau mengsia-siakan. Tetapi ini bahkan bukan sesuatu, kebanyakannya engkau mengsia-siakan banyak daripada kewajipan ibadah batin. Ibadah batin engkau mengsia-siakan. Tiadakah engkau takut, wahai orang yang menuntut petunjuk dan kebenaran, engkau mengsia-siakan ibadah kewajipan batin. Dan ini padahal engkau masghulkan, engkau bersibuk dengan sembahyang sunat dan puasa sunat. Sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin. Hak sunat, hak taat zahir, hak wajib taat batin engkau sia-siakan. Tapi engkau masghul, engkau bersibuk, engkau berbimbang dengan sembahyang sunat dan puasa sunat. Kata Imam Ghazali, maka adalah engkau yang mensia-siakan kewajipan syariat batin ni. Walaupun engkau bersibuk dengan sembahyang sunat, puasa sunat, adalah engkau daripada orang yang tiada sesuatu, tak ada boleh apa-apa pun. Tuhan takkan terima amal-amal ibadah sunat kita jikalau kita mengsia-siakan, kita meninggalkan kewajipan agama. Kewajipan di sini kewajipan syariat batin, tasawuf. Sekarang bicara berkaitan dengan ilmu yang ketiga, ilmu yang wajib fardu ain atas kita mempelajarinya, ilmu berkaitan dengan ibadah yang batin, ilmu berkaitan dengan amalan hati yang wajib fardu ain kita mempelajari. Sebagaimana terdahulu wajib atas kita mempelajari ilmu berkaitan dengan ibadah zahir, sembahyang, puasa. Itu ilmu yang wajib fardu ain ke atas kita. Mempelajari daripada ilmu berkaitan dengan ibadah zahir fiqh, contohnya sembahyang, puasa. Sembahyanglah hak tetap bagi kitanya. Belajar puasa, dekat-dekat nak masuk bulan Ramadan, bulan Rejab, bulan Syaban, kena bacalah tajuk puasa tu, mengulangi kembali. Sebab hak mengulangi tahun-tahun yang terdahulu tak ingat dah. Setahun sekali ni kan, amalan setahun sekali. Dia tak sama dengan ilmu sembahyang. Itu tetap hari-hari belajar betul-betul, insya-Allah tak akan lupa, sebab itu amalan kita. Jadi ilmu bab puasa ni hak amalan tahunan. Ilmu bab haji amalan sekali seumur hidup yang menjadi kewajipan atas kita. Hak tu tak sapa masa nak berpuasa, tak sapa masa nak mengerjakan haji, belajar fiqh bab puasa, belajar fiqh bab haji fardu kifayah. Siapa masa nak puasa Ramadan, wajib fardu ain lah belajar fiqh puasa. Kita naik nama dah, nak pergi Mekah dah, maka wajib fardu ain belajar fiqh haji. Macam orang buat khusus haji tu, apa hukum tu? Wajib fardu ain lah. Tapi ada juga hak tupang belajar. Dia tak ada lagi, tak naik nama dia, di tupang belajar. Fardu kifayah. Boleh pahala wajib juga, tapi fardu kifayah lah, bukan fardu ain. Hak fardu ainnya semayang. Jadi sebagaimana wajib atas kita belajar berkaitan dengan ibadah zahir fiqh, sembahyang contohnya,
Begitu juga wajib fardu ain ke atas kita. Ilmu yang ketiga ni belajar berkaitan dengan ibadah batin tasawuf. Kemudian ibadah zahir fiqh, ibadah batin tasawuf ni dibina atas ilmu yang pertama, ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul, ilmu untuk mengesahkan enam rukun iman. Itu ilmu yang pertama. Jadi sekarang ni duduk bicara di ilmu yang ketiga. Ilmu berkaitan dengan ibadah yang batin, amalan hati, wajib mempelajari sifat-sifat kepujian dan wajib mempelajari sifat-sifat kecelaan. Ini wajib fardu ain ke atas kita. Yang mana kefarduan syariat batin, ibadah batin ni, tawakul ke contoh, syukur, sabar ke contoh, ikhlas sama dengan perintah sembahyang puasa, perintah daripada ayat Al-Quranul Karim. Sebagaimana sembahyang puasa wajib ijma' ulama, tawakul, syukur, sabar, ikhlas, taubah contohnya pun sama, wajib ijma' ulama dengan perintah jelas di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian terdahulu Imam Ghazali mengemukakan persoalan. Persoalannya macam mana? Quran yang sama, perintah sembahyang, perintah puasa. Quran yang sama, perintah tawakul, syukur, sabar, ikhlas, taubah. Tiba-tiba Imam Ghazali kata, apa hal engkau bersembahyang, berpuasa? Sebab apa? Sebab Quran perintah. Padahal engkau tinggalkan perintah Quran yang sama. Tinggal syukur, tinggal sabar, tinggal ikhlas, tinggal taubah. Kenapa bersembahyang? Allah perintah dalam Al-Quran. Kenapa berpuasa? Allah perintah dalam Al-Quran. Tapi betapa engkau yang sembahyang puasa ni tiba-tiba perintah Quran yang sama, tawakul, syukur, sabar, ikhlas, taubah engkau tinggalkan, walha perintah Al-Quran yang sama. Imam Ghazali kata bahkan engkau lupa. Engkau lupa, engkau tinggal terus. Tak peduli pun ilmu hak berkaitan dengan perintah Al-Quran, hak syariat batin. Ini cerita ni akidah Quran clear ni. Hak perintah sembahyang puasa, hak perintah Al-Quran, syarat sembahyang puasa dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam clear beres. Hak Imam Ghazali kemukakan persoalan ni, hak yang ketiga, ilmu yang ketiga ni, perintah syariat batin ni, kenapa engkau tinggalkan? Itu Imam Ghazali persoalan. Tapi kalaulah ilmu yang pertama, ilmu akidah pun ditinggalkan, itu tak masuk dalam bicara sekarang. Faham tak ni? Tak masuk dalam bicara. Macam mana tawakul, macam mana syukur, sabar, ikhlas, taubah, pegangan macam mana? Pegangan tak peduli, tak ada. Tak ada tawakul, syukur, sabar, ikhlas tak ada, taubah tak ada. Sembahyang puasa pun tidak dikira. Kita bicara dah dahulu kan, ilmu yang pertama, ilmu pegangan. Imam Ghazali mengatakan, terkadang kamu berpegang dengan akidah yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan haba'an mansura, menjadi debu yang berterbangan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpegang dengan akidah yang terpesong, akidah Mu'tazilah, amal ibadah tidak akan diterima. Walaupun amal ibadah tersebut sah dan sudah tertunai kewajipan, tak kena qada kembali, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dalam beribadah
berpegang dengan akidah yang terpesong, sebesar-besar dosa besar, malaikat catat setiap saat sembahyang puasa, haji ke tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersembahyang tapi akidah terpesong, malaikat catat dosa akidah yang terpesong walaupun kita dalam sembahyang. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang suci, tapi akidah kita bukan akidah yang suci, bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka malaikat akan sentiasa catat dosa besar kita dalam bulan Ramadan, bulan suci. Puasa kita sah, tak kena qada, tapi tidak akan diterima. Kita berada di tanah haram Mekah Madinah, tanah yang suci, tapi akidah kita tidak suci. Akidah kita akidah yang terpesong. Malaikat sentiasa catat dosa besar akidah yang terpesong walaupun berada di tanah suci Mekah dan Madinah. Haji sah, tidak perlu diqadakkan kembali, tapi tidak akan diterima. Ini berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Kalau berpegang dengan akidah yang kafir, ijma' ulama, sembahyang, puasa tidak sah, haji tidak sah, wajib diqadakkan kembali sembahyang puasa, dan wajib kena pergi Mekah semula, hak kewajipan sekali sama hidup. Kalau berpegang dengan akidah yang terpesong, yang kafir, ijma' ulama. Kita bicara akidah, zahirnya orang Islam. Zahir orang Islam. Kita Islam, kebanyakan kita Islam warisi daripada ibu bapa, kita tetap dah orang Islam. Iman akidah kita macam mana? Iman akidah kita tidak warisi. Islam memang kita warisi, iman akidah kita tidak warisi. Kepercayaan, pegangan tu, tu berdasarkan kepada ilmu Al-Quran dan hadis, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak ada hak ni, tak ada lah. Ini ilmu yang pertama. Faham tak? Memanglah kita ilmu yang ketiga ni. Kalau kita peringat balik ilmu yang pertama tu, panjanglah bicaranya. Panjang bicara. Masih lagi sentiasa bertemu dengan mereka-mereka yang berpegang dengan akidah yang terpesong. Pegangan kita tidak tahu sebab pegangan masing-masing. Hak bercakap di mulut itu bercakap asbab, tak ada salah. Cakap asbab lah. Sejuk molek. Sebab apa? Kipah lagi, ekong lagi. Luar masjid pula joong nak hujan, sejuk. Sejuk, ada kipah, ada ekong. Luar ni hujan contoh. Sejuk, tak tahan kita. Sejuk kenapa tu? Kerana kipah, ekong, capur pula musim hujan. Sejuk kodok-kodak, bukan kipah, bukan ekong, bukan hujan yang buat. Tu kita cakap tak ada salah, tu cakap asbab. Pegangan masing-masing dengan Allah. Tapi kita berhadapan dengan orang yang bercakap seumpama tu, dia orang Islam. Maka kita letak pegangan dia, pegangan orang Islam yang beriman lah. Jangan duk tomah pegangan orang. Ada ni. Macam sekarang lah. Duk cakap apa sekarang ni? Covid. Lepas tu vaksin. Vaksin kurang dah dah. Covid lah. Covid. Simptom ada. Simptom. Sampai ke perlu bantuan pernafasan. Sampai ke perlu ditidurkan. Dan ada yang meninggal. Kenapa tu? Kerana Covid. Itu cakap asbab, tak ada salah. Ada simptom demam ke apa ke, qada. Tak boleh nak bernafas, qada. Perlu bantuan pernafasan. Bantuan pernafasan tak boleh nak bantu. Boleh bernafas, qada. Tapi zahirnya kerana bubuh bantuan pernafasan lah. Kan ada ni.
Sampai masa mati, sampai ajal Allah mematikan. Itu pegangan tetap dah tu kita orang Islam yang beriman. Hak cakap tu cakap asbab tak ada salah. Jangan salah pula nak mensyirik, nak mengkufurkan orang hanya percakapan asbab tu salah yang sangat besar. Jangan. Ada orang salah pengajian, orang hanya cakap asbab, kamu tak ada Tuhan. Kafir kamu. Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu bidah balik kepada yang mengkafirkan. Ingat baik tu. Orang hanya cakap asbab. Pegangan masing-masing. Tapi yang jadi jumpa pegangan salah ni cerita. Cerita tu lah. Macam mana bertaubat kepada Allah, kembali kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tu je lah. Sebab dosa pegangan ni dosa kita dengan Allah, tidak berkait dengan sesiapa. Kita tidak perlu cerita kepada sesiapa. Kita hanya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ni bila dia terlampau menyesal ni, kerana selama ni berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni, dia tercerita juga. Cerita tu tak mau dengar. Sebab apa? Salah pegangan ni. Salah pegangan bab. Cakap sebab tu tak apalah tu. Tu hanya cakap sebab. Salah pegangan kerana berpegang perkara jahat, bukan datang dari qada dan qadar. Salah pegangan berkaitan dengan kedudukan ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Ni banyak dah seumpama ni. Tak ada ni akidah Mu'tazilah belaka ni. Perkara jahat bukan qada qadar. Ni habis ceritalah. Berpegang seumpama tu daripada selama-lamanya. Inilah akidah dosa besar. Sembahyang, mereka catat dosa besar. Ramadan, mereka catat dosa besar. Berada di tanah haram Mekah Madinah, mereka catat dosa besar. Ni. Berpegang perkara jahat bukan datang daripada qada dan qadar Allah. Tu berat-berat sangat. Tak ni? Pegangan masing-masing kita maklum, bercakap yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya sendiri. Kita wajib bercakap seumpama tu, bukan penceramah yang bercakap seumpama tu sahaja. Kan kita kan penceramah lah biasanya. Sebelum dia nak wallahu alam, nak berdoa tu, yang baik daripada Allah. Yang tak baik, yang kurang tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Itu bukan percakapan penceramah saja, itu percakapan kita semua. Wajib kita beradab dengan bahawa jangan sesekali kita menyandarkan keburukan, kesalahan kepada qada dan qadar. Kita melakukan kesalahan itu satu dosa. Kita menyandarkan kesalahan kita pada qada dan qadar, itu satu dosa besar yang lain pula. Haram kita menyandarkan perkara yang buruk, yang jahat kepada qada dan qadar. Yang baik daripada Allah, yang buruk, yang jahat daripada kelemahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Semua orang bercakap begitu. Pegangan masing-masing lah. Tiba-tiba itulah percakapan, itulah pegangan balik awal. Itu pegangan salah. Tapi masing-masing lah. Jadi jumpa lagi orang-orang yang berpegang, ialah bercakap dah begitu. Pegang pun begitu. Pegangan kita rukun iman yang keenam. Baik jahat datang dari qada dan qadar. Nak cerita macam mana? Ni akidah Mu'tazilah yang dosa besar, yang khilaf pada kafir ni. Tinggal semayang dosa besar, tinggal puasa dosa besar, berjudi, minum arak, berzina dosa besar. Tapi sebesar-besar dosa besar tinggal semayang,
Dosa besar syariat zahir yang paling besar tinggal semayang. Besar lagi dosa besar pegangan yang salah. Ada ni. Memanglah berjudi, minum arak, berzina ni memanglah dosa besar. Tapi besar dosa besar akidah yang salah. Orang berjudi, orang minum arak, orang berzina, malaikat catat dosa besar semasa mereka berjudi, semasa mereka minum arak, semasa mereka berzina. Orang berjudi, minum arak, berzina ni bukan sepanjang masa. Tapi dosa besar tu kekal selagi tidak bertaubat. Orang berpegang dengan akidah Mu'tazilah ni, pegangan Mu'tazilah ni sepanjang masa. Dosa besar malaikat catat sepanjang masa, walaupun dalam sembahyang, walaupun dalam Ramadan, walaupun dalam ketika mengerjakan haji dan umrah. Faham tak? Ni kena muhasabah molek lah, kena kira molek. Akidah kita, akidah keluarga kita, anak-anak cucu kita kena kira molek. Orang ni kadang-kadang dia memang amati sungguh. Dia bertaubah kepada Allah. Dia beri dia mana macam korek lah kita kata kok. Bukan mana korek, nak pastikan keluarga ni macam mana pegangan perkara jahat ni kodak-kodak kedok. Yang dianya dahulu memanglah, tapi bertaubah dah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya pula anak beranak, dia kata kena-kena sama juga. Hak jahat bukan kodak-kodak. Tanya kawan-kawan hak semayang bang dok tinggal, hak kawan-kawan hak dok semayang bang tu payah nak cakap bab agama, di semayang bang pun tidak. Tanya hak kawan-kawan hak semayang bang dok tinggal, sama juga. Perkara jahat bukan kodak-kodak. Balik awal belakalah jawapan dia. Tak ada tu, tak ada lah. Itu ilmu yang pertama. Kita bicara ni ilmu yang ketiga ni. Hak berkaitan dengan ketaatan batin. Faham tak ni? Kemudian terdahulunya Imam Ghazali mengatakan ilmu berkaitan ketaatan batin ni kamu tidak akan dapat tahu daripada orang-orang yang berilmu, yang bermatlamatkan kehidupan dunia. Berilmu agama, tetapi belajar ilmu agama matlamatnya adalah untuk dapat habuan dunia. Kamu tak akan dapat ilmu berkaitan ketaatan batin daripada orang yang berilmu tetapi mengekali maksiat batin, belajar ilmu agama riak, dengan niat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia belajar agama zahirnya, tapi hatinya riak, dosa yang besar. Kabair, dosa besar, riak ni. Apa riaknya? Dia belajar agama bukan kerana Allah. Ada ni. Jadi Madzhali kata daripada orang yang belajar agama kemudian dia berilmu agama, tetapi orang yang riak seumpama ni, dia belajar agama matlamatnya untuk dapat habuan dunia, daripada orang yang seumpama ni kamu tak akan dapat mengetahui berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu penekanan berkaitan dengan ketaatan hati. Ilmu berkaitan dengan keikhlasan. Mereka nak tekan ikhlas macam mana? Mereka belajar pun tidak ikhlas. Ni belajar agama lah. Kalau belajar dunia dengan matlamat, dengan tujuan untuk berjaya dunia, sedang molek baru, tak ada apa salah pun. Atau anak belajar ilmu dunia setinggi-tingginya, apa niat kosak tujuan supaya berjaya dunia, tak ada salah. Lepas tu ilmu agama macam mana? Mak ayah ajar di rumah lah. Mak ayah bawa datang ke masjid surau lah. Pastikan bahawa anak-anak kita ni lepas fardu ain tauhid, fiqh tasawuf. Lepas tu ataulah mereka belajar ilmu dunia tinggi mana pun untuk niat kosak jual dunia, tak ada salah apa-apa pun. Tapi rugilah
Kalau hanya niat dunia, berjaya dunia. Tapi dari segi hukum syariat tak salah sebab dia belajar ilmu dunia. Macam kita buat kerja dunia lah. Kita buat kerja dunia. Niat kosak tujuan kita apa? Nak dapat gaji dunia lah. Tak ada salah. Tapi kalau belajar ilmu dunia, kerja dunia, letak niat molek untuk bekal akhirah juga, untunglah dianya. Pandai ni? Untunglah dia. Dia belajar tinggi dunia sebab dia nak khidmat kepada masyarakat. Sebab dia nak tolong masyarakat. Lillahi ta'ala. Dapat bahagian akhirah walaupun dia belajar ilmu dunia. Dia bekerja dunia. Dia menega dunia. Matlamat dia bila dia berjaya dalam pekerjaan, dia berjaya dalam perniagaan, boleh duit banyak, dia nak infak, nak tolong orang susah. Boleh. Bahagian akhirah. Kerja dunia ni, tapi boleh bahagian akhirah. Tapi kalau dia belajar dunia, kerja dunia memang untuk dunia, sedang molek baru. Tapi rugilah sebab setakat berjaya dunia, akhirah tak ada bahagian. Dalam bab tu, dalam bab belajar, dalam bab kerja tu. Tapi dalam bab ilmu agama, lengkap belajar. Dalam bab amal agama dengan ilmu, itu bekal akhirah dianya. Mana kalau atau anak belajar dunia tinggi mana dengan kosak dunia, tak ada apa. Ilmu agama, mak ayah yang ajar. Mak ayah tak apa pandai ajar, mak ayah bawa belajar di Masjid Surau contohnya. Hak ni kita atau belajar agama. Atau belajar agama kena letak niat molek. Niat apanya? Niat kerana nak cari redha Allah, nak tuntut redha Allah, kerana nak beramal, kerana nak keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Ini niat yang betul dalam kitab Hidayatus Salikin. Hak saya ada baca minggu lepas tu. Ada ni. Tapi niat yang seumpama ni tak akan dapat kalau kita belajar ilmu agama dengan orang yang berilmu, tapi orang yang berilmu yang bermatlamatkan dunia. Bahkan dia sendiri pun ajar, biar kamu berjaya. Dapat kena kelulusan tinggi-tinggi. Nanti kamu dapat pangkat tinggi, gaji tinggi. Kamu akan jadi masyhur. Ini. Ingat baik, belajar agama, niat kerana agama. Belajar agama, niat kerana dunia, itu riak, dosa besar. Tidak bertaubat kepada Allah, mati dalam maksiat walaupun rupa zahirnya orang yang berilmu. Jadi Mazali kata, kamu tak akan mengetahui ilmu berkaitan dengan ketaatan batin daripada orang yang berilmu yang matlamatnya adalah dunia. Kalaulah terdahulunya belajar agama dengan matlamat dunia, taubah segera, ubah niat molek, bertaubah segera daripada dosa besar riak, iaitu belajar ilmu agama bukan kerana Allah, kepada niat yang ikhlas, belajar ilmu agama kerana tuntut redha Allah. Kalau niat dengan niat yang salah, riak bukan ikhlas kerana Allah dalam belajar. Nak pergi pula ni kepada hak berkaitan dengan kewajipan-kewajipan syariah batin ni. Imam Ghazali kata, engkau mengsia-siakan sesuatu daripada kewajipan-kewajipan hak syariat batin, padahal engkau masghul, engkau bersibuk, berbimbang dengan sembahyang sunat dan puasa sunat, kata Imam Ghazali. Maka adalah engkau daripada orang yang tiada sesuatu, tak ada boleh apa pun, tidak akan diterima oleh Allah sembahyang sunat, puasa sunat. Kenapa didatangkan contoh sembahyang sunat, puasa sunat? Kita maklumlah, yang paling besar ibadah sunat adalah sembahyang sunat. Yang paling besar ibadah sunat selepas sembahyang sunat, puasa sunat. Ni. Jadi Imam Ghazali datangkan ibadah sunat besar sekali. Ibadah sunat sembahyang sunat.
puasa sunat. Tapi engkau tinggalkan kewajipan hak syariat batin. Engkau tinggalkan tawakul, syukur, sabar, ikhlas, taubah, maka adalah engkau daripada orang yang tiada sesuatu Tuhan tidak akan terima. Jikalau engkau bersibuk dengan amal sunat, engkau mensia-siakan kewajipan daripada ibadah batin yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Dan terkadang ada kamu mengekalkan atas maksiat daripada segala maksiat yang mewajibkan dengan dia api neraka, dan kamu meninggalkan yang mubah daripada makanan atau minuman atau tidur. Kekal riak wujud takabur. Makan minum harus tinggal sebab nak puasa sunat. Tidur malam harus tinggal kerana nak qiyamul lail. Tapi kamu mengekalkan maksiat batin yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil molek pengajaran dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.